Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata Nabi, menyendiri itu lebih baik daripada kamu berkawan dengan orang yang buruk, yakni buruk akhlaknya. Dan berkawan bergaul dengan yang soleh itu lebih baik daripada kamu menyendiri. Kamu berbincang yang baik adalah lebih baik daripada kamu diam. Sedangkan kamu diam itu adalah lebih baik daripada berbicara yang buruk. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis ini ada beberapa lagi panduan yang Nabi SAW syarak tunjukkan kepada kita. Yang pertamanya kata Nabi, al-wahdatu khairun min jalisis-su. Kamu duduk seorang-seorang lebih baik daripada kamu duduk dalam kumpulan ramai yang duk sembang benda buruk. Kita tahu dah depa tu cakap benda dosa. Kita tahu dah depa tu kalau kita pi hanya menyebabkan kita tercebur di dalam dosa. Kalau kita pi saja nanti kita akan jadi karut. Jadi lebih baik kita duduk seorang, tak usah duduk pi. Kita tahu dah puak tu kalau kita pi kita nanti terpengaruh. Kita tahu dah pasal depa tu adalah jali susu. Agenda depa tu agenda salah, agenda depa tu agenda dosa, agenda depa tu cakap karut yang hanya membawa ke neraka Allah. Al-wahdah khairun min jali susu. Duduk seorang lebih baik daripada duduk di dalam kumpulan yang bercakap benda tak baik atau disebut sebagai benda karut, benda dosa dan benda maksiat. Dalam keadaan satu lagi Nabi kata, wal jalisus salih khairun minal wahdah. Sebaliknya kamu duduk di dalam kumpulan nak duk bercakap baik. Jalisus salih makna duduk dalam kumpulan soleh, orang cakap baik, mengaji agama, orang yang membawa kita dengan, sebab kita duduk dengan mereka itu kesedaran, keinsafan untuk jadi orang bertakwa kepada Allah. Kalau jadi suami, pi duduk dengan mereka tu jadi suami soleh. Kalau jadi isteri, pi duduk kawan dengan mereka tu nanti jadi isteri solehah. Kalau kita jadi remaja, biar kawan dengan mereka dapat jadi remaja yang soleh. Demikianlah kita dianjurkan di dalam agama, kamu duduk dengan kumpulan soleh lebih baik dari kamu duduk seorang. Kita tahu kalau kita duduk seorang kita jadi tak kuat. Tapi kalau duduk berhadapan dengan dua kumpulan, dua keadaan, jangan kita ragu-ragu. Kalau tak ada kumpulan soleh, lebih baik duduk seorang. Tapi kalau ada kumpulan yang soleh, jalisus soleh, pi cari jalisus soleh. Termasuk di dalam jalisus soleh, kita mai mengaji pagi Jumaat ni. Kita duduk pi mengaji di masjid, kita duduk pi mengaji di surau. Kita duduk pi di tempat di mana dengan sebab kita mengaji itu atau kita berada di situ, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu nombor satu. Nombor dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imla'ul khairi khairun minas sukuti. Kamu duduk bincang benda-benda yang baik, itu adalah lebih baik daripada kamu duduk diam. Tentu tahu bahawa diam ni cukup baik dan terpuji. Kita tahu bahawa syarak dah lama dah kita faham bahawa bila banyak cakap banyak salahnya, kan? Nabi suruh kita falyakul khairan aw liyasmut, cakap hak baik atau kamu diam. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim ini, Nabi kata wa imla'ul khairi khairun minas sukut. Kamu duduk bincang benda baik. Bincang benda baik ni bincang benda yang menjadikan kita mendapat keredaan Allah.
Bincang yang menyebabkan kita dapat pahala, bincang yang menyebabkan kita jauh dari dosa, yang menyebabkan kita dekat dengan syurga, yang menjauhkan kita daripada neraka. Bincang yang baik itu lebih baik daripada kamu duduk diam. Jadi kita duduk dalam ramai yang kita sebut jalisus salih. Bila sampai masa kita kena bercakap, cakaplah. Cakap tu cakap apa? Cakap benda baik. Kan? Kadang-kadang kita duduk satu tempat lama, duduk di Kuala Lumpur tu, jadi penghijrah. Lama kemudian kita balik kampung. Kita di sana tu ada pengalaman, kemudian ada bercampur dengan orang di sana, kita dah jadi somebody dah di sana, ada ilmu. Balik-balik mai sengap. Apa pun tak bunyi, pun dah, pun dah. Rugi masa. Pasal apa? Pasal kita ada ilmu, ada pengalaman. Orang tanya pun kita buat berat mulut nak bercakap. Pasal apa hidup jadi lagu tu? Kita sepatutnya meneruskan kerja baik yang kita buat. Kita sepatutnya bercakap benda baik. Imla'ul khairi khairun minas sukut. Kamu bercakap benda baik, kamu bincang, duduk habaq benda yang baik tu lebih baik daripada kamu diam. Walaupun diam itu sudah dipuji, tetapi dalam keadaan itu kamu bercakap, itulah yang lebih terpuji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Nabi kata wasukutu khairun min imla'is syarr. Adapun kamu duduk diam lebih baik daripada kamu duduk bincang benda jahat. Kalau orang duduk meduk sembang benda tu benda jahat, benda tu benda maksiat, benda tu benda mungkar, jangan duk campur. Jangan duk campur. Bahkan adalah lagi terpuji tinggal tempat maksiat itu, dan itulah yang paling dituntut. Kalau tidak, maka wajib kita menolak akan kata maksiat tadi itu selemah-lemah imanlah apabila kita menolak di dalam hati kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi dalam mukaddimah kita pada pagi Jumaat berkat ini tuan-tuan, Nabi tunjuk dekat kita beberapa perkara. Yang pertamanya, Nabi SAW suruh kita duduk menyendiri kalau kita berhadapan dengan jali susu. Jangan duk pi campur dengan kumpulan yang mereka itu bercakap buat benda jahat. Ya, kita kena perhati anak-anak kita tuan-tuan. Takut anak-anak kita yang mudah terpengaruh berada di tengah-tengah jali susu. Jaga. Sebab persekitaran itu disebut sebagai al-bi'atu tu'athir. Persekitaran mempengaruhi manusia. Sebab manusia ini ibnul bi'ah. Dia adalah anak persekitaran. Kalau persekitaran kita sehat, sehat. Persekitaran kita soleh, mudah kita jadi soleh. Tapi kalau persekitaran kita itu buruk, keji, jahat, mudahlah yang anak kita sayang, kita belai akan mudah terjebak menjadi jahat. Na'udzubillahi min zalik. Carilah al-jalisus salih. Duduklah dengan jalisus salih. Sebab itu dalam syarak disuruh kita ini, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Duduklah dengan majlis duduknya para alim ulama, dengan cakap orang-orang yang bijaksana ini, supaya kita nampak tempat sudah kita nak pergi. Sebab tu dia kata bijaksana lah, dia tidak kata bijak sini. Bijaksana tu tembuih dunia ni. Sana tu maksud dia akhirat. Kita akan terpimpin dan terpandu di dalam hidup kita. Kemudian kita ni disuruh tuan-tuan, imla'ul khair, bincang benda baik, bercakap benda baik, duduk dalam kumpulan soleh, bagi pandangan yang baik, supaya pandangan kita yang kadang-kadang itu lebih pro daripada orang lain. Dengan sebab backup yang ada pada kita akan menambah kebaikan yang impaknya kembali bukan saja pada kita tapi kepada masyarakat umat. Tetapi Nabi SAW
kata as-sukutu khairun min imla'is syar. Kamu diam lebih baik daripada duk bincang benda jahat, benda rosak, benda maksiat. Wallahu alam. Kita sambung kuliah kita insya-Allah. Kita dipaksa menggunakan teks kuliah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kepada sahabat-sahabat yang baru ikut kuliah saya, juga dimaklumkan saya hanya menjadi backup kepada kuliah Bapak guru kita Syekh Muhammad Fahmi Zamzam Al-Bajari. Kalau beliau tidak ada, kita akan sambung kuliah. Jadi sebab tu tuan-tuan kata, apa hari itu ada, hari itu tak ada pula. Memanglah sekejap ada, sekejap tak ada. Macam biskut. Kan? Dia kata macam biskut ni. Last kita jumpa hari itu awal tahun, sebelum tu kita jumpa nun jauh tahun lepas tu, tuan-tuan. Ni kita jumpa balik dah bulan 3. Kan? Jumpa diriku sudah dapat anak 8. Alhamdulillah, tuan-tuan tolong doa. Seorang puteri cahaya mata saya yang ke-8 telah hadir menceriakan suasana keluarga. Mudah-mudahan dia lahir sebagai mujahidah salihah. Allahumma amin. Kita sambung di muka surat 3. Muka surat 3. Jumpa? Muka surat 3. Duduk di bahagian atas. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, paragraf yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut tu hak mana? Hak yang sebelum ni. Apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tu ayat 110 surah Al-Imran. Firman tu. Kuntum khaira ummah, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat lin-nas, yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang ma'ruf, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni yang buruk dan keji. Wa tu'minuna billah, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Jadi kata pengarang Syekhuna Tuan Guru Haji Said Haji Ibrahim mengulas ayat ini. Dia kata firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dengan jelas menyatakan bahawa kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang Islam, ialah selagi mereka tetap setia menjalankan 3 dasar Islam yang utama. Tuh, kata kunci keistimewaan dan kelebihan, kemuliaan, ketinggian, izzah yang Allah beri kepada umat Islam terhenti kepada 3 perkara dasar yang utama ini. Apa dia? Yaitu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya 3 dasar yang pokok ini kita tak boleh tinggal. Siapa tinggal, hilanglah yang dikatakan kemuliaan sebagai seorang Islam yang disebut sebagai khairu ummah itu. Khairu ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia di dunia ini adalah umat yang menjalankan 3 tonggak atau 3 dasar Islam yang utama ini, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita kena ingat bahawa walaupun kita orang-orang yang taat melaksanakan suruhan Allah,
Kita cuba untuk menjadi orang-orang yang soleh. Sampai waktu semayang kita semayang, sampai bulan puasa kita puasa Ramadan, tak bulan puasa kita puasa sunat. Kita taat suami, kita berbuat baik kepada jiran. Kita jadi orang-orang yang soleh dalam kata lain. Tetapi kalau sekiranya kita tidak melaksanakan 3 akar atau dasar yang disebut tadi, maka kita tetap terancam dan umat diancam dengan kebinasaan. Ya? Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar wa Tabrani, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan pada satu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, atahlikul qaryatu wa fiha salihun? Wahai Rasulullah, kata dia, adakah akan dibinasakan satu kampung yang di dalamnya terdapat orang-orang yang soleh? Dalam kampung itu ada ustaz, dalam kampung itu ada orang yang baik, ada orang yang soleh, orang yang duduk semayang, nak kena binasa juga ke kampung tu? Qala na'am, jawab Nabi, ya. Qila bima ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, dengan apa, dengan sebab apa mereka itu dibinasakan? Kampung itu dibinasakan tu sebab apa? Sedangkan dalam tu ada orang yang soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, bitahawunihim wa sukutihim ala ma'asillahi ta'ala. Nah, kata Nabi, dengan sebab mereka itu memandang mudah, mereka pandang mudah, buat tak kisah. Wasukutihim, dan mereka diam di atas perkara perbuatan derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia, tuan-tuan. Nah, tak boleh pandang ringan kepada soal amar ma'ruf nahi mungkar. Keimanan kepada Allah ni, tuan-tuan, kita semua mengucap 2 kalimah syahadah. Kita beriman dengan semua rukun-rukun iman, tetapi nak ajak orang melakukan perbuatan ma'ruf dalam waktu yang sama melarang dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar, dia adalah merupakan satu tanggungjawab yang hari ini ramai tidak memandang baik. Bukan kata orang lain, bukan kata yang duduk luar daripada rumah, dalam rumah dia pun tak peduli. Tuan-tuan, isteri dia buat maksiat tunai-tunai, dia diam. Dia tahawun, dia bagus dah, dia orang masjid dah. Tapi bini dia duduk keluar pergi duduk jadi ahli mesyuarat tingkap, tudung kepala pun tak pakai, duduk keluar pergi duduk kutip kain, pakai ambil kain tola bubuh atas kepala, kadang-kadang keluar kalang kabut dengan kain tang dada. Dia dah jadi haji sekali-sekala buh serban, tambah-tambah hari Jumaat, dia tahu pahala besar. Allah nanti selawat kepada orang yang pergi semayang Jumaat, malaikat apa ni, kalau pakai serban, dia pun ambil serban belit, bukan main. Tapi bini bagus punya duk boleh lagi. Orang lain jauh lagi, hak dalam rumah pun tak selesai, dalam rumah pun tak selesai. Bagus dah mak dengan ayah tu. Mak tu dah jadi hajah dah, tudung pun labuh, ayah pun serban, meratit ni cantik dah. Tapi anak dara jam, anak dara mutu duk main angkut depan rumah, dia duk bagi duit. Kan? Sudah semayang duha, angkat tangan bagus punya duk ada, beralih tengok-tengok anak dara duk tepi. Bagus dengan selok jin ketat. Jin tak pakai selok hari tu. Dia kata, abah nak keluar abah, awak. Dia kata, main-main nak ambil ya. Nak pergi mana hari ni? Hari ni nak pergi Titi Ayun. Bukan minggu lepas pergi Bukit Wang. Minggu lepas Bukit Wang, minggu ni Titi Ayun. Dia kata, naik mutu abang Kak Man, jangan duk deras-deras sangat. Hang tu pegang kuat-kuat, saat ni rebah. Oi. Cantik tuan-tuan, cantik. Bagus punya duk bagi duit. Allahu Akbar. Dia kata ni duit bagi Kak Man RM10. Beda dia buah minyak. Kan? Cantik dah tuan-tuan.
Kita duk ingat selesa dah nak pergi sana, nak pergi sana, nak pergi mana? Nak balik jumpa Allah Ta'ala. Pasal kita dah clear dah. Aku pergi haji dah, aku tobat dah, clear dah. Hak aku ni clear dah. Tapi tang anak, nanti sampai satu masa dia coming back lah. Aku dulu pun karut, lebih karut pada dia. Ni adalah di antara persepsi salah kepada sebahagian masyarakat kita hari ini. Kita tak boleh biang anak kita buat salah, tuan-tuan. Apalagi anak kita hidup bukan zaman kita, zaman depa, tuan-tuan. Fa innahum makhluquna li zamanin aw li zamanin ghairi zamanikum. Mereka itu dicipta oleh Allah untuk zaman yang bukan zaman kamu lagi. Bukan zaman kita dah. Zaman lah ni zaman yang begitu canggih. Zaman hari ni zaman yang begitu hebat. Kalau kita tak bekalkan kepada mereka itu dengan kekuatan ilmu, kekuatan amal, kekuatan akhlak, kekuatan yang paling ampuh, iaitu akidahnya yang mantap, maka anak kita pasti kecundang. Kecundang anak kita berarti kecundanglah kita. Kalau gagal anak kita menjadi seorang hamba dan khalifah Allah Ta'ala, waktu kita balik menghadap Tuhan dia gagal lagi, tuan-tuan, maka gagallah kita. Apa kita nak jawab bila balik jumpa Allah? Tadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Satu hari seorang sahabat Nabi SAW, di antara sahabat besar juga, iaitu Muaz ibnu Jabal. Su'ila Muaz ibnu Jabal an mautil ahya. Ditanya kepada Sayyidina Muaz bin Jabal tentang orang hidup tapi mati. Maut al-ahya makna orang hidup tapi mati. Dia duduk hidup tapi dia mati. Tuan-tuan, kita mau kalau hidup lepas tu mati, makna dia tu mati. Seperti yang dijawab oleh Muaz ibnu Jabal, kata dia, orang yang hidup tetapi dia telah mati adalah allazi la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar. Orang yang dia itu tidak suruh kepada yang ma'ruf, tidak halang daripada yang mungkar, matilah orang tu. Walaupun dia hidup tapi sebenarnya dia mati dah. Itu isyarat kepada tanda hati kita yang sudah hampir mati, tuan-tuan. Tak ada sensitivity. Kita kena ada sensitif. Kita jadi suami, tuan-tuan, bini kita kadang-kadang dia tak sengaja. Kita tahu dia tak sengaja. Dia pakai tudung tu elok dah. Kadang kita bawa naik motor, angin pukul, maka tiba-tiba terkeluar 3-4 orang daripada kain kelumbung dia. Kita tengok-tengok tu, kita tak boleh. Kita tengok-tengok tu dandan, rambut. Pasal apa? Kita tahu yang tu neraka. Walaupun satu orang neraka, kita tak rela seorang yang kita kasihi dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu mau kena ada dalam kepala kita. Samalah, isteri tengok suami derhaka pada Allah, suami langgar hukum Allah, isteri kena cemburu, wajib. Suami lagi wajib cemburu bila isteri derhaka kepada Allah, wajib cemburu. Kita tak cemburu pasal yang kita derhaka Allah, kita cemburu pasal kepuasan hati kita. Sebenarnya kita kena cemburu sebab suami kita derhaka Allah, dia buat benda langgar perintah Allah. Sebab kita sayang dekat dia, tu yang kita nak selamatkan dia. Yang kita sayang kat dia, yang tu yang kita duk munajat tengah-tengah malam, duk doa, duk sebut nama dia. Kita duk minta Allah bagi hidayah, petunjuk pada suami yang kita sayang. Pasal apa? Pasal dia sedang berada di dalam kederhakaan pada Allah. Yang kita kadang-kadang duk marah dekat isteri, dekat anak kita tu pasal apa? Pasal kita sayang dekat mereka. Ini bermakna orang yang tidak sayang kepada anak isteri adalah orang yang tidak menegur ketika mereka melakukan kesalahan dan mungkar kepada Allah. Walaupun kita bila tanya dia jawab dengan penuh keyakinan dia sangat sayang kepada anak dia. Memang kalau kita tanya ibu bapa mana pun, dia nanti jawab lagu tu, dia sangat sayang kepada anak. Tanya suami sayang tak bini, sayang kepada bini. Tapi
apabila isterinya buat benda mungkar, dia tidak tegur, dia biar isterinya terjerumus di dalam neraka Allah, artinya dia tak sayang bini dia. Sama, kita duduk mengaji ni harap-harap kena clear dah benda ni. Kita ada keluarga, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita sayang dekat keluarga kita ni, jangan bagi mereka buat benda mungkar, benda derhaka pada Allah. Sayang kepada keluarga kita ni, pastikan mereka laksana perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah keutamaan tuan-tuan, tu amar ma'ruf nahi mungkar. Nampak tak? Nah, dalam rumah ibda binafsik, mula dengan diri kamu. Nah, biman ta'ulu, dengan siapa yang kamu tanggung. Siapa? Isteri kita, anak-anak kita, satu keluarga, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangkan kalau unit-unit masyarakat dalam rumah tangga masing-masing clear, amar ma'ruf nahi mungkar berlaku. Dulu-dulu yang ni lah yang kita nampak, betul tak tuan-tuan? Berapa kali lah kita nak sebut ibu bapa dulu jati mereka cuk hang pi masuk, hang pi balik. Dia kata pak tak balik lagi. Tok Sah duk kira pak hang balik tak balik. Sat lagi pak hang balik, dia cari hang tak jumpa. Hang pi lari pi masuk dalam pi mandi, katup pintu. Mengarit dah ni duk mengikut luang lagi. Syaitan banyak. Oh, beletiang. Cantik tuan-tuan. Lah siapa berani beletiang? Nak beletiang anak jiran, anak Kediri pun tak berani. Tuan-tuan, Allahu akbar. Lari masuk dalam rumah, tutup pintu. Tak ada dah waktu tu. Lah ni bukan tekak budak duk berselerak kot luang waktu maghrib. Mak pak pun duk kot luang lagi. Nampak? Dulu waktu maghrib semua duk dalam, duk kira pergi masjid semayang, sat lagi balik pakat baca Quran. Rumah ni baca Quran, rumah ni baca Quran, rumah ni baca Quran. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Piam. Oh, kena tibai. Lena. Baru a'udzubillah lena dah. Letih main bola. Tapi nak abang kata aura dia. No, satu kampung tu dah dengar bunyi orang baca Quran. Lah ada? Ada ke? Tuan-tuan, Allahu akbar. Kata budak-budak nak baca Quran, mak pak pun tak baca Quran, tak dan tambah haduk kok belah-belah. Jam tu tuan-tuan. Tak sampai balik lagi. Keluar bulan, balik bulan juga. Keluar bulan duk ada lagi. Nah, keluar tak subuh lagi, balik-balik malam bidah. Nah, keluar anak tak mangkit lagi, balik anak lena dah. Cuba bayang, tragedi bagi saya tuan-tuan, tragedi. Nah, jadi kita kena ada agenda ini. Bayangkan kalau semua orang mengaji, macam tuan-tuan ni mengaji, kita semua mengaji, kita buat benda ni dalam rumah kita. Kemudian waktu kita duduk jadi ahli mesyuarat tingkap tu, kita sampai kepada orang sebelah. Duduk-duduk dengan kawan-kawan tu, walk keluar yang kata imlaul khair tu, khairun minas sukut. Kita bercakap benda baik. Ni seronoklah depa duk mengaji di Pak Si. Pak Si tu menatang apa? Dak Pak Si bukan menatang. Dak abang kat dia Pak Si tu tempat depa duk mengaji. Di mana? Dulu mereka buat di Menara Zakat. Lah tak ada dah, mereka buat di Ukir Mall. Cerita ramai lah nak abang bagi. Oh tu kah? Kerusi ada? Ada, kerusi ni ada, tak gaduh berebut. Tapi tuan-tuan kan? Tapi kena pi awal juga. Pi hujung tak ada lah kerusi, habis lah. Tapi nak abang kata kita cakap benda baik sampai dekat dia. Mana tahu waktu kita abang kata terbuka hati dia nak mai. Dia kata, tu nak pi bukan teringin jugalah nak pi, tapi Allah, Bang Mat tu dia sibuk sedia, tak dan nak pi gua mana? Tak apa. Naik dengan saya. Saya nanti bawa kereta lah, selalu duk pi dengan Bang Man. Nanti kita ajak Bang Man pi dengan kereta lah. Tak apa, pi dengan kau. Cantik. Kita bawa, dapat komisen. Jangan dia naik RM1. Bukan komisen tu. Lagi naik balik claim pula dah ni beda minyak. Tak payah. Komisen kita apa dia? Pahala. Dia main tang ni, nanti dia dapat ilmu, kita bawa dia naik kereta kita. Cuba bayang. Minggu ni seorang, minggu depan 2 orang, minggu depan sekali lagi 3 orang. Tu dia penuh kereta. Lepas tu kita nanti tambah naik bagi van pula ramai. Cantiknya tuan-tuan, dapat pahala komisen lagi banyak.
Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi amar makruf nahi mungkar ini bukan benda kecil, dia benda besar. Di antara sebab kecelaruan umat hari ini apabila amar makruf nahi mungkar dipandang ringan. Tahawun itu adalah bala. Bila kita memandang-mandang ringan kepada dosa kecil, ia menjadi dosa yang besar. Sedangkan ia adalah satu tanda azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang buat bendang. Jangan kita kira kita aja. Dia kata aku janji aku bayar zakat. Hampa tak mau bayar, sudah pi. Oh jangan. Jangan. Kita duk pi terima subsidi dengan kawan-kawan. Kita mau buat keluar cerita. Ni zakat hampa duk bagi ke tak? Dia kata itulah. Itulah lagu mana? Taklah itulah. Duk tulah kan. Dia kata dulu aku duk bagilah pasal dulu ni lah ni pasal lori duk main ambil dia walk pi apa semua dia jadi tak dan. Lama dah hang tak bayar? Lama. Hang kena bayar balik semua. Hampir kira kena bayar. Pasal apa? Ni hak duk jadi bom apa semua ni, gondang meh apa semua ni akibat daripada kita tak bayar zakat. Nah, benda ni wajib cerita elok-elok. Pasal apa yang duk jadi mai benda-benda yang tak pernah kita jumpa ni? Gondang mai ada tak dulu? Ada. Tapi bukan dia macam lah ni. Dulu hak kita duk boleh makan, siput, isap lah, apa sedut lah, apalah. Lah mana ada nama gondang mai makan pun tak boleh. Kalau mai boleh pergi jual cantik. Kan? Jual pun tak laku. Lepas tu cerdik pula tu, millennium. Depa bubuh racun punya bagus punya standard punya racun, dia nanti hantar isyak apa nama miasat punya pakai razak satnya, dia hantar dia punya sungut tu, oi depa bubuh racun, dia benam pergi masuk dalam. Cerdik, dia masuk dalam tanah racun pun tak boleh sampai. Nah, dia tengok hantar dia kata okey Roger 3 4 5 hari tak ada dah. Naik dia sapu cerah. Tuan-tuan, ada sampai tak boleh apa. Pasal apa jadi lagu ni? Bala bila turun, dia tak pilih orang tu baik, dia tak pilih orang tu jahat, dia kena semua sekali. Jadi mau jaga. Cuma tinggal yang Allah nak tunjuk kuasa dia aja. Macam mana bila mungkar berleluasa, Tuhan hantar mai hari tu tuan-tuan ingat 2004 kah? Tuan-tuan ingat? Dia ada 27 biji. Kalau tuan-tuan buka dalam internet, tuan-tuan tengok sekali tuan-tuan tengok balik yang kata kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika tsunami membadai Aceh Darussalam, ratus ribu tuan-tuan meninggal dunia syahid waktu tu tuan-tuan. Nah, mati tenggelam syahid. Nah, kata dia bagi 27 biji apa? Masjid yang duduk dalam keadaan yang cantik. No, dia keliling dia tak ada apa, satu rumah pun tak ada. Dia duduk elok-elok satu. Yang tu Tuhan tengah nak tunjuk ini keagunganku, ini kekuasaanku, ini kehebatanku. Termasuklah ada yang duduk sedang-sedang duduk atas pokok, ada yang sedang-sedang sampai Malaysia hidup juga. Tuhan abang kata kalau aku nak dia ni hidup walaupun dia tak naik atas kapal, walaupun dia duduk atas rumpun kayu, walaupun dia tu kalau adat kata mapuih dah dia ni. Dah aku kata hidup, dia mesti hidup. Itu keagungan Allah. Tapi nak abang kata bila bala mai, dia nanti sapu semua sekali. Tu mau jaga. Sebab tu amar makruf nahi mungkar wajib dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Keluarga, ibu bapa kena melaksanakannya. Masyarakat, pemimpin kena melaksanakannya kerana dia induk di dalam masyarakat. Kalau sekiranya semua kita melaksanakan amar makruf nahi mungkar, menegakkan iman kepada Allah, maka yang lahir, yang zahir adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makam yang paling mulia yang Allah akan bagi kepada hamba dia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jaga tuan-tuan. Man hadara ala ma'siyatin fakarihaha faka'annahu ghaba anha fa'ahibbaha faka'annahu hadaraha. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan maksiat
yang kadang-kadang berada di hadapan kita, kita hadir tengok-tengok gedebuk maksiat duduk depan kita. Oh sudah. Kan? Kalau orang tu dia boleh mangkit kona, dia mangkit kona, ada lagu tu. Dia pi tengok-tengok apa ni bercampur laki-laki perempuan, nak duduk tang nu tak boleh, nak duduk tang ni tak boleh. Dia campur habis, dia goi semua sekali. Dia kona patah balik. Kona patah balik lah tu. Ada orang boleh buat lagu tu. Ada orang dia tak gamak buat, saya gagah pi juga. Carilah tang mana-mana, tang mana orang tak duduk tu, pi cari ujung tu. Gagah, ya Allah, aku tak redha hak depa ni buat, ya Allah. Apa dia? Depa buat kenuri, depa campur laki-laki perempuan. Jangan duk jadi tuan kenuri zalim kepada orang yang kita panggil. Buatlah, apa salahnya? Susah sikit dapat pahala, jauh daripada dosa, jauh daripada hilang berkat. Buatlah ruang makan wanita, kan? Ruang makan muslimat, yakni muslimin, ruang lelaki, kan? Kalau tidak ruang keluarga, tak apa. Kalau hala ke petang pi tak apalah, nak duduk laki-laki perempuan ni, anak laki-laki. Kadang saya pun main dengan 7 orang anak ni, hak kecil kita nak jaga lagi, duduk sekali lah, kesian kat mak dia ke semua. Tak apalah. Tapi janganlah balas campur ke semua sekali, dia goi semua sekali. Mai game pejabat turun mai dengan perempuan laki-laki duduk sekali, pi lah perempuan laki-laki. Nampak tak tuan-tuan? Nah, kita sedia dah. Depa pi duk buat celaru, kita tak apa. Hak tuan kenuri lah. Kita boh dah. Tengok-tengok ruang muslimin, ruang muslimat, ruang makan wanita, ruang makan laki-laki, depa pi balas lagu tu. Kan? Kita ni duk senyum kelat lagu tu lah. Tak apalah, tang kita tu lepas. Tapi kalau kita boleh pi posting rela orang seorang, lagi cantik lah. Rela pi duk tang tu, dia kata, sila ni laki sila. Habang dekat DJ hak duk jaga tu, bubuh lah dekat DJ tu, habang siap-siap. Ada bahagian laki-laki, ada bahagian perempuan. Sila naik sebelah matahari terbit, laki-laki, matahari junam, perempuan. Tak apa kan? Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Lah dia bubuh lagu pelik-pelik pun satu celaru juga. Bubuh lagu bagi hak elok-elok, tumpang saya dah sebut dah. Bubuh madaih banyak, selawatan banyak, nasyid banyak, buh lagu-lagu patriotik, kan? Tapi janganlah patriotik buah negara aku pula, pakat berdiri pula, kan? Ni duk pergi bubuh lagu Hindustan, siapa pun tak faham satu bahasa pun pergi bubuh. Tak sahlah, pergi bubuh lagu yang ada faedah. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jadi jaga. Nabi kata, man hadara ala maksiatin fakarihaha. Siapa yang dia terpaksa hadir, dia hadir dalam satu program maksiat, dia pipi tengok Allahu akbar maksiat, maka dia benci. Dia benci maksiat itu. Faka'annahu ghaba anha, maka seolah-olah dia tidak ada di situ. Kadang-kadang kita kena pi kan? Kena pipi tengok lawak jadi lagu ni. Kan? Nak keluar kereta lah sangkut tu dia tak boleh keluar dah, nak kena tunggu juga. Maka kita benci dalam hati, Allah tidak beri dosa pada kita. Nampak? Fa ahibbaha, tapi siapa dia yang suka, siapa yang seronok, siapa yang redha, fa ka'annahu hadaraha, seolah-olah dia hadir pula. Dia tak pi pun, tapi dia syok. Dia seronok, dia redha. Maka dia, kata Nabi, seolah-olah menghadiri maksiat itu. Artinya dia bersekongkol di dalam dosa yang telah dilakukan di dalam maksiat itu, majlis maksiat itu. Habis. Kita sambung tajuk subtopik yang baru, iaitu Islam sesuai dengan fitrah manusia. Kata musannif, Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia, ya, yang menseimbangkan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Jadi Islam adalah agama samawi. Samawi bahasa apa? Samawi adalah bahasa Arab, ya. Samawi bahasa Arab, daripada sama, ya, sama. Samawi itu maksudnya agama langit. Agama langit itu Islam. Antara agama langit itu adalah Nasara, ya.
Yahudi. Itu dulu agama samawi dulu sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi agama Nasara dan agama Yahudi itu telah pun diselewengkan oleh pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Gitu. Ya. Dia ada lagi satu disebut dalam istilah agama wad'i. Agama wad'i dipanggil al-adyan al-wad'iyah, agama-agama ciptaan, seperti agama-agama yang lain daripada agama langit. Ya, lain daripada agama langit itu semua agama ciptaan manusia, seperti agama Hindu, ya, agama Buddha, agama Kongfuzi, agama Teo, agama macam-macam. Kan, kepercayaan mereka itu adalah merupakan pegangan hidup yang menjadi agama mereka. Ada yang dipanggil kepercayaan nenek moyang, asalnya bertukar menjadi kepercayaan agama. Ya, ya'buduna suara ajdadihim. Mereka menyembah gambar nenek moyang mereka. Dia kira agama depa juga. Agama apa tak tahu. Kan? Jadi kepercayaan itu semua dipanggil ciptaan manusia. Ciptaan semata-mata, bukan ada akar daripada agama langit. Maka Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia yang menseimbangkan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Nampak? Dia tak macam ajaran agama yang diselewengkan pun. Yang diselewengkan pun, kalau kita tengok agama langit yang diselewengkan, contoh agama Nasara atau Kristian. Tonton tengok, mereka punya pendeta, kita panggil father, kita panggil padri-padri mereka. Sampai ada tak boleh menikah. Tak boleh menikah, kena membujang. Mana boleh? Itu fitrah manusia. Lalu dihalang daripada kahwin. Kan? Tapi yang berlaku kemudiannya penyelewengan. Mereka itu ada yang merogol anak-anak yang kecil, ya? Bukan benda rahsia di barat, ya. Depa tak boleh menikah, tapi depa menyimpan perempuan, mereka berzina. Tapi Islam menjaga keperluan manusia, tuntutan fitrah manusia, dunia dan akhirat. Nabi kahwin, Nabi dia tidak semata-mata beribadat untuk rohaninya, semayang sampai tak angkat-angkat kepala, tidak. Nabi SAW dia tidak puasa sampai tak buka-buka, tidak. Nabi ada hari dia puasa, ada hari dia tidak berpuasa. Nabi dia berkahwin dan Nabi beranak pinak. Nabi berjalan-jalan di pasar, ya. Nabi berada di tengah-tengah masyarakat. Nabi bukan mengajar kita seperti mana agama lain yang kelihatan memisahkan di antara tuntutan jasmani dan juga fitrah manusia yang tidak disempurnakan atau ditunaikan tuntutan itu, tuan-tuan. Jadi dia kata Islam itu adalah agama samawi yang diturunkan Allah dengan fitrah manusia yang menseimbangkan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Islam tidak hanya menyuruh umatnya beramal untuk akhirat semata-mata, dan juga Islam juga tidak menyuruh berusaha untuk hidup di dunia sahaja. Malah selaku umat Islam hendaklah menseimbangkan tuntutan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Nampak? Islam tak suruh kita fokus kepada akhirat semata-mata sampai kita ni tak keluar-keluar daripada masjid. Masuk masjid tu tak keluar dah. Pasal apa? Dia i'tikaf dalam masjid, pakai tak cari makan dah. Itu salah. Islam tidak menyuruh kita hanya memberikan tumpuan kepada akhirat semata-mata sehingga mengabaikan keperluan dunia. Sebab itu kita tengok dia kata selepas mengerjakan sembahyang hendaklah pula mencari kehidupan untuk hidup dunia. Di dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, maka apabila setelah kamu selesai sembahyang, yakni sembahyang jemaat, ini pada hari Jumaat, fantashiru fil ard,
maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Maksudnya untuk menjalankan urusan masing-masing. Hak menega pi terus nega, hak kerja terus kerja, buat bendang pi bendang, hak kebun pi kebun. Lagu tu. Wabtagu min fadlillah, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Nah, pilah dalam laut jadi nelayan, FOC, ambil kaut, apa yang duk dalam tu halal. Kan? Yang duk dalam tu halal. Kalau racun jangan. Kena biar ambil ikan apa? Ikan buntal, kan? Oh dia ikan tu beracun. Maka janganlah. Kalau dah beracun, jangan. Yang halal, yang tidak beracun lah. Pi cari ulang. Janganlah. Ulang selipat dia balik, dia lipat kita tak pasal, tak dan sampai rumah. Tuan-tuan. Nah, wabtaru min fadlillah, carilah limpah kurnia Allah. Makna daripada rezeki Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam semua keadaan supaya kamu berjaya dunia dan akhirat. Beringatlah, duk keluar pergi cari rezeki tu, ingat dekat Allah. Jangan pakai pederai semua. Maksud dia, kita bukan kata alhamdulillah, 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 tu ingat pada Allah. Subhanallah, 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 tu ingat pada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tu ingat pada Allah. Tapi ingat pada Allah tu juga maknanya kita waktu duk cari tadi, kita tidak akan buat yang haram. Kita tak akan ambil yang haram. Jangan pipi dia pederai semua. Dia kata cantik, dia kata penat, ini siapa pun tak mai. Jadi nampak orang sebelah pun tak kutip scrub, dia kata dia tolong kutip sekali. Dia pederai dengan orang sebelah sekali. Jadi dia kata ini adalah fadlillah. Itu kepala otak dia, ya. Mana boleh hak orang tak boleh ambil. Walau 1 sen orang punya haram, kita tak akan ambil, kita tak akan makan, kita tak akan telan, kita tak akan sentuh, melainkan kita ambil, diberikan kembali kepada yang empunyanya. Itu maknanya, bila ingat kepada Allah, kita tak akan ambil yang haram, kita akan ambil yang halal, kita akan tunaikan hak harta itu sebaiknya. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian. Jadi maknanya Islam mementingkan kedua-dua unsur, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Kita hari ni tuan-tuan, jasmani itulah yang kita jaga sekali, betul tak? Kan? Cuba tengok. Kita start daripada awal, mangkit-mangkit pagian, kita basuh, gosok gigi, nak pergi maulid kan. Orang kata dak gosok gigi saya nak sembahyang. Betul ya. Ada orang gosok gigi tak bubuh ubat gigi. Bubuh ubat gigi. Bubuh bagi cantik. Amboi ambil cuci muka ni bubuh. Kan? Jaga muka. Pergi sembahyang. Hak sembahyang lah. Hak tak sembahyang. Dia gosok gigi, dia basuh muka. Kadang-kadang tak dan basuh muka, basuh tayar kereta dulu. Kan? Cuci kereta dia dulu. Pasal apa? Pasal dunia. Dunia bukan kenyang pun. Berapa ramai yang fikir pasal jasmani, langsung mengabaikan rohani. Orang tu semayang untuk roh dia, orang tu zikir untuk roh dia, orang tu baca Quran untuk roh dia. Nampak dah? Orang tu selawat untuk roh dia, orang tu istighfar untuk roh dia. Tapi sat lagi dia keluar pula, dia pakai baju, dia pakai tracksuit, dia pi jogging, itu untuk jasmani dia. Kan? Dia sebelum keluar tu kena telur 3 suku bubuh madu apa lebih kurang, kan, talan berap kata bagi cik keluar. Tu untuk jasmani dia. Hak ramai lah ni, hak yang roh ni, hak tadi tu ada ke tak ada? Ada tak? Baca Quran lagi bagus ada tak? Duk ambil mak surat pula baca, ada? Tak ada. Dia keluar-keluar mangkit-mangkit tu bukan takat gajah Tok Mia, gajah lahum dah, tak ada dah subuh. Mangkit-mangkit tu keluar anak beranak, dia kata hari ni kita pergi Taman Rimba. Buat apa bah? Jogging lah. Kan? Kalau tu dia laki dengan bini dengan anak semacam aja. Mereka itu umpama orang-orang yang bukan Islam, yang keluar hanya mencari jasmani,
bukan lagi ada bahagian rohani di situ. Kita tak mau lagu tu tuan-tuan. Kita nak kedua-dua sekali. Pastikan bila kita buat ada keuntungan jasmani, dan pastikan tidak langsung kerugian di pihak rohani kita. Pastikan rohani kita mendapat bahagiannya. Tengoklah anak-anak hari ni, mereka sumbat sampai topui budak tu. Untuk jasmani dia. Dia bagi makan, dah lah makanan tu cukup dah, dia bagi tambah lagi. Nama dia pemakanan tambahan. Nampak tak? Bukan cakap makanan, pemakanan tambahan, bagi lagi, kan? Supaya budak tu terjaga jasmani dia. Rohani dia macam mana, tuan-tuan? Rohani macam mana? Tolonglah. Saya pergi klinik baru ni, ya Allah, saya tak tahulah, harap-harap mak saya tengok tu siam lah kot. Saya duk tengok dia ni muka macam aku ni. Tapi awak lah, dah lah bawa anak kecil. Saya kesian kat anak. Saya kesian kat anak. Lepa ni, nak abang begini tuan, anak-anak muda yang menikah dan kemudian tak ada ilmu. Kita ada masalah ni. Muda menikah tak ada ilmu. Mereka pergi kursus 2 hari, kita duk bagi bang kita, abang dah tak cukup, kamu mai 2 hari ni tak cukup. Tuan-tuan, dia yang jadi mak tu dah anak kecil, pakai baju ketat tuan-tuan. La ilaha illallah wa akbar. Rambut bubuh dai. Sama color dengan lelaki. Bodai sikit-sikit bagi nampak color orange sikit. Hak jantan pun bodai juga. Kesian tak kat anak? Saya kesian dekat anak. Kalaulah macam tu, tuan-tuan boleh bayangkan apa anak tu akan jadi. Tuan-tuan boleh bayang. Dia tentu ada di rumah dia Nestom, Neslek. Dia tentu ada. Dia tentu ada ubat demam. Dia ada tentu ada. Anak dia batuk, dia tentu bagi ubat batuk. Tapi rohani anak dia agak-agak dia bagi apa? Yang kita duduk semayang di rumah tu rohani tuan-tuan. Yang kita duduk angkat tangan pada Tuhan tu rohani tuan-tuan. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa anakku, ya Allah. Kau beri hidayah pada dia, ya Allah. Tu rohani tuan-tuan. Kita menangis kepada Allah tu rohani tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak dalam keadaan sunyi tengah-tengah malam kita bangkit munajat, ya Allah, apakah ini balasan yang kau turunkan kerana apa yang telah ku buat dulu salah, ya Allah. Aku mengaku aku salah, aku berdosa, ya Allah. Dalam keadaan kotornya aku, ya Allah. Dalam keadaan dosanya ya aku, ya Allah. Dalam keadaan salahnya aku, ya Allah. Engkau angkatlah azabmu, ya Allah. Engkau angkatlah murkamu, ya Allah. Kau cucurkanlah hidayah taufikmu padaku, ya Allah. Kau ampunkanlah dosaku, ya Allah. Engkau janganlah balas kesalahan yang ku buat terhadap anak-anakku, ya Allah. Tuan-tuan tahu tak ada orang dibalas dengan sebab perbuatannya dulu. Di antara balasannya, anaknya jadi melampau, anaknya jadi jahat,